Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita akan menyambung lagi kita menyambung lagi kita punya kuliah bulanan kita, membincangkan tentang geopolitik Islam. Kita masuk kepada bahagian yang ketiga malam ni, muka surat 96. Bulan lepas kita dah habiskan bincangan tentang misi ataupun usaha Kamal Atatürk di dalam nak menginstalkan dasar dia. Kemudian kita masuk kepada tahap yang seterusnya, bahagian yang ketiga, iaitu pembahagian Palestin dan pertembungan Arab Israel. Satu topik yang cukup menarik, satu perbincangan yang cukup memuhasabahkan, insya-Allah. Baik, kita masuk kepada perbincangan kita yang pertama, pembahagian Palestin dan persediaan berperang. Tuan-tuan, bila kita masuk perbincangan pada bahagian yang ketiga ini, muka surat 96 ini, kita sekarang dalam fasa tahun 1930-an macam tu lah dalam muka surat ni. Sebelum ni 1920-an, 24 dan ke atas, iaitu fasa-fasa nak install Kamalism, dasar-dasar Kamal Atatürk. Kita telah tegaskan sebelum ini, ia sekular tetapi sekular versi Kamal. Dia bukan absolute sekular, dia Kamalism punya sekular. Sebab kalau absolute sekular seperti mana yang berlaku dalam revolusi Perancis, orang agama tak boleh kacau orang politik tak boleh kacau orang agama. Tapi dalam sejarah Turki yang apa dibuat oleh Kamal Atatürk, orang agama tak boleh kacau orang politik, tetapi dia usik orang agama. So dia bias punya sekular, kita sebut sebagai Kamalism, sekular versi Kamal. Baik, hatta Kamal pun bukan nama dia, kita dah bincang dah kan. Kamal tu sempurna, kesempurnaan dia tembak tu, Kamal sempurna. Propaganda yang dibuat oleh musuh Islam nak menaikkan nama dia itu, meletakkan dia dengan prestij yang cukup tinggi. Baik, kita teruskan malam ni, muka surat 96, perbincangan yang pertama insya-Allah, pembahagian Palestin dan persediaan berperang. Sebagai menyempurnakan perancangan kotor ini. Perancangan kotor mana? Perancangan kotor nak menginstalkan negara Israel. Itu antara tujuannya. Perang dunia pertama pun, perang dunia kedua pun, itulah cerita asalnya, iaitu nak install negara Israel. Itu point dia. Di sudut pandang Islam, kenapa berlaku peperangan dunia ini, ada faktor-faktor yang lain, tetapi antara faktor utamanya adalah nak letakkan Israel di bumi Palestin. Sebagai menyempurnakan perancangan kotor ini, Britain campur tangan dengan hujah Arab dan Yahudi tidak dapat hidup bersama. Ia menumbuhkan beberapa badan untuk membuat kajian pembahagian bumi Palestin antara Arab dan Yahudi. Liga bangsa-bangsa turut campur tangan. Ia meletakkan satu pelan pembahagian yang memihak kepada kepentingan Yahudi. Orang Yahudi telah masuk ke Palestin secara berbondong-bondong sejak 20-an lagi. Kita dah bincang sebelum itu, pada awal tahun 19, awal kurun ke-20 lah, telah berlaku perpindahan orang Yahudi, tetapi dalam skala yang kecil. Bila mana Theodor Herzl minta nak beli, Sultan Abdul Hamid kedua dengan tegas tak mau jual Baitul Maqdis. Maka orang Palestin diceritakan dalam kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab sirah, kajian, orang Palestin, orang Israel apa mereka buat, yang kaya-kaya ini mula membeli tanah Palestin. Sekali kita tengok kesan dia apa. Mereka masuk mula-mula dengan cara yang halus, iaitu dengan cara membeli tanah. Kemudian membuat sesuatu sehingga kan hartanah di sana itu menjadi mahal, sehingga kan orang-orang Palestin tak mampu beli, yang tak mampu bertahan, yang akhirnya mereka akan diusai perlahan-lahan. Itu salah satu yang mereka buat lah. Tapi yang seterusnya lebih keras lah, iaitu peperangan. So tuan-tuan, disebut dalam ni tadi, mereka telah menubuhkan beberapa badan untuk membuat kajian pembahagian bumi Palestin. Ini berlaku tahun 1970
Pengurusi badan itu nama dia Lord William Peel, P-E-E-L, takkan bunyi P-L kan, Peel lah kot. Lord William Peel ini antara pengurusi badan yang bertujuan untuk mengkaji satu perancangan untuk menubuhkan dua penempatan, untuk orang Yahudi satu, untuk orang Islam Palestin satu. Berlaku tahun bila kertas kerja ini? Tahun 1937. Maknanya 10 tahun lebih awal daripada sebelum berlaku Nakbah lagi, kertas kerja ini telah pun disiapkan. Memang telah ada perancangan untuk meletakkan orang Israel di situ. Dan ini juga berkait dengan peristiwa, ada orang setuju dan tidak setuju lah, tapi ini sangat berkait dengan peristiwa Holocaust, pembantaian orang Yahudi di Eropah, yang menyebabkan wujudnya satu sentimen belas kasihan, satu sentimen kesian kat orang Jews, tak tahu nak pergi mana. Negara tak ada, tak boleh pergi mana, semua orang buang mereka, semua orang tak suka mereka. Maka berlakulah pemindahan dan penempatan besar-besaran orang Yahudi itu ke tanah Palestin. Tak berapa ramai lah, tapi tak seramai selepas 47 tu. Kita nak pergi yang tu sekali lagi. Di Liga Bangsa-Bangsa turut campur tangan. Masa ni panggil Liga Bangsa-Bangsa lah, dia tak panggil United Nation lagi. United Nation tahun 45 kan, tahun 45. IMF buat dulu tahun 44. Ya, tuan-tuan tengok buku yang saya tulis tu, warna hitam tu kan, saya dah cerita itu detail. Rakyat Palestin menolak pelan tersebut dengan hanya bersandarkan bumi tersebut adalah milik mereka dan tiada jalan untuk bertolak ansur tentangnya. Hujah rakyat Palestin, bumi ni kami punya. Apa hak kamu nak mai nak wujudkan sebuah negara? Yalah tuan-tuan, kita ada tanah. Orang mai di tanah kita, orang pacak tiang, orang diri konkrit buat rumah. Tanah kita. Kemudian dia kata kat kita, saya tak kacau kamu, saya nak buat rumah saya, kamu buat kerja kamu lah. Tu tanah kita. Oh, tuan-tuan, adik-beradik pun gaduh, tambah dengan orang kita tak kenal, tambah dengan agama lain. Ini yang orang Israel buat ke orang Palestin. Mana mungkin orang Palestin boleh sabar? Maka rakyat Palestin menolak pelan tersebut. Namun Arab tidak mengikuti bantahan tersebut dengan persediaan yang menjamin hak mereka. Di peringkat awal, revolusi ataupun pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Palestin dilihat keseorangan, di mana negara-negara Arab tidak duduk sekali untuk berlawan dengan dasar ini. Benar ni tak begitu nampak di peringkat awal saya sebut tadi. Lord William Peel kemukakan kertas kerja ini tahun 1937. Masa ni orang Palestin, rakyat Palestin dah nampak dah bagi signal dah dekat negara-negara Islam ni. Tetapi negara-negara Islam, negara Arab ini tak begitu sensitif, sebab ketika ini adalah tahun-tahun mereka sedang establish negara mereka. Saudi, Jordan dan sebagainya. Qatar tu lambat lagi, kemudian lagi kan. Negara Teluk tu, ni peringkat Saudi. Masa tu establishment. Maka bukan saja establishment, juga masa tu orang kata apa, adjustment juga. Sebab masa tu Mesir pun baru pulih pada pergolakan, Iraq pun masa tu baru naik turun monarki dengan naik pemerintahan. Berlaku kekalutan di situ. Hatta Malaysia sekalipun peringkat itu kita masih lagi dalam di bawah penjajahan. Okey, Uthmaniyah jatuh, kita dah bincang sebelum ini. Ketika Uthmaniyah jatuh, umat Islam teraba-raba, tak tahu nak cari punca di mana ni, tak tahu nak cari ketua di mana kan. Maka ketika itulah mereka memasangkan perangkap mereka. Setelah mereka memecah belahkan kita, maka mereka memasukkan jarum mereka. Ketika itulah menyebabkan ketika mana orang Palestin berjuang sendirian, orang Arab tidak menyokong peringkat awal. Maka kata tak sokong langsung lah peringkat awal. Okay, baik. Sedangkan Yahudi terus menguasai lebih banyak kawasan sehingga kepada tarikh mandat Britain di Palestin berakhir pada 15 Mei 1948. 15 Mei 1948. Ini tempoh di mana dalam era 37 itu, kenapa Lord William Peel yang buat keputusan itu, buat kertas kerja itu? Sebab di masa tu yang menguasai Palestin, penjajahnya adalah British. Tu cerita dia. Sebab tu mereka yang buat keputusan tu. Tetapi British telah menarik balik penjajahan mereka itu pada 15 Mei 1948.
15 Mei 1948. Dan sebelum tu lagi tahun 47 sebenarnya dah jadi, tahun 47 sebenarnya dah jadi tegang dah sebenarnya tahun 47 tu. Masa tu British tu ada lagi. Tahun 48 baru British tarik diri secara rasmi. Itu cerita dia. Masa tahun 47 itulah ada resolusi 181 United Nations tu. Yang tu kita kena ingat, resolusi 181. Itu resolusi apa tu tuan-tuan? Resolusi itu adalah resolusi yang sampai sekarang tuan-tuan boleh buka dalam laman web United Nations, tuan-tuan type resolution 181 tu, dia akan tunjuk resolution itu adalah perbincangan tentang menempatkan sempadan sebelahnya orang bangsa Israel dan sebelahnya Palestin orang Islam, dan negara Israel boleh ditubuhkan di situ. Resolusi 181 ni dibuat tahun 47. Masa ni tuan-tuan yang mengundi, saya tak ingat berapa negara, tapi yang sokong agar dibahagikan dua itu 33 buah negara yang sokong. Yang menentang ada 13 buah negara yang menentang, termasuk negara-negara Islam. Okay? Tetapi yang berkecuali ada juga 10 negara yang berkecuali yang tak mau undi di dalam United Nations masa tu. Yang menarik dia tuan-tuan, salah satu negara yang berkecuali ni siapa? British. Dia dah buat kerja dah. Dia dah atok bagi Israel mai. Dia telah bagi orang Arab, raja-raja Arab ini mabuk dengan kekuasaan mereka. Maka dia lepas tangan, dia kata saya tak mau campur lah. Orang Yahudi dengan orang Islam nak bergaduh ke, nak bertengkar ke, nak pilih siapa-siapa, saya tak mau tahu lah. Pasal saya dengan orang Islam pun baik, saya dengan orang Yahudi pun baik. Ini British. Oh, talam dua muka ni tuan-tuan ada. Dia ada beza antara talam dua muka dengan bersifat neutral. Kan? Nak habaq tak erti. Tapi kita tengok, kita faham situasi dia kan. Baik. Tuan-tuan, Britain mengumumkan pengundurannya pada 15 Mei 1948. Okey. Lantas Yahudi mengisytiharkan penubuhan negara Israel pada tengah malamnya. Tuan-tuan, pagi ni 15 Mei 1948, Britain umum kami tarik kami punya tentera keluar daripada Palestin. Kami tak jajah dah Palestin. Ikut suka hamba lah. Setelah resolusi 181 tahun 47 itu, yang Britain kata kami tak undi siapa-siapa. Oh, nampak Britain dia buat perangai jadi baik, jadi sepa macam bukan jahat lah. Dia bukan sokong Islam, dia bukan sokong Yahudi. Pandai dia. Tahun 48 dia keluar. Nampak? So bila dia keluar daripada Palestin, itu secara tak langsung menunjukkan yang dia sokong Yahudi sebenarnya. Walaupun atas kertas kita nampak seolah-olah macam okey, bagus ditinggalkan orang Islam, dia keluar macam tu saja. Bukan dia keluar itu untuk orang Islam, dia keluar itu untuk orang Yahudi. Ini British buat. Saya sampai sekarang saya masih lagi rasa prejudis terhadap apa yang British buat di tempat kita. Tak tahulah, saya minta maaf lah, tapi saya tak berani tuduh, tak berani kata apa. Tapi hati tu masih rasa macam, adakah skrip ini sama? Kalau skrip ini sama, seperti mana British telah tinggalkan Yahudi dekat Palestin, apa yang British tinggalkan kat sini? Saya jadi lagu tu. Tapi takkan saya nak kata Cina dengan India pula tak baik pula kan. Kita pun ada kawan-kawan Cina dan India yang rapat dengan kita. Kita kaji bersama lah. Kita kaji bersama lah. Kita mengajar ilmu ni, kita tak boleh emosi melulu tuduh orang ni kan. Tapi saya kuat mengatakan mana mungkin British serahkan begitu, unless there is some syarat ataupun there is something yang dia ditinggalkan. Tak tahulah kan, ini pandangan peribadi. Bila kita mengkaji geopolitik Arab dan Islam, tak mustahil orang yang sama tuan-tuan, kerajaan yang sama. Seperti mana British mengundurkan diri daripada Palestin, kelihatan dia macam hero dan baik, rupanya ditinggalkan di Palestin itu Yahudi untuk orang Palestin compete dengan mereka. Baik tuan-tuan, siangnya orang British tinggalkan Yahudi, malamnya orang Yahudi isytiharkan negara Israel. Tahun 48, 15 Mei, itu berlakulah perang yang pertama disebut dalam sejarah sebagai perang kemerdekaan Israel. Saya tak setuju dengan ungkapan itu. Dalam bahasa Inggeris memanglah Israeli Independence War 48. Tapi kalau kita nak terjemuh dalam bahasa kita sebagai pengajian Islam, kita tak boleh kata perang kemerdekaan Israel.
Sebab itu bukan perang untuk mereka merdeka. Itu kita buat nama lain tengok. Nama apa? Perang apa? Perang penjajahan Israel ke perang, kita kena reka nama lain. Kita tak boleh setuju dengan perang kemerdekaan Israel. Dan hari ni kita terjemuh macam tu. Minta maaf sebut buku teks kita pun. Zaman saya sekolah, sekarang saya tak tahu. Pemberontakan Dul Said di Nanning. Pasal apa kita kata dia berontak? Kita telah meletakkan satu istilah yang tidak kena kepada pejuang kita. Meskipun yang menulis itu tidak ada niat. Saya tak kata mereka itu berniat. Tak betul. Saya tak kata macam tu. Cuma secara peribadi saya rasa dia lebih kepada lack of sensitivity, kurangnya sensitif. Kurangnya sensitif. Kita dulu kita mengaji kita tak rasa. Bila kita main besar kita perasan perkataan ni tak betul. Pasang tak kena tempat. Sebab bila sebut berontak, kita bukan berontak. Sepatutnya perjuangan Dul Said di Nanning. Berjuang, bukan berontak. Jadi kita bacakan sejarah tingkatan 2 ke tingkatan 4. Dia membakar balai polis Lubuk Terua. Kita baca sejarah. Dulu-dulu baca sejarah tak seronok, mengantuk kan. Bila main besar ni dia seronok pula dah. Rasa macam mana? Patah balik sejarah. Baik tuan-tuan. Maka malamnya Israel mengisytiharkan negara merdeka-merdeka itu, dan Amerika dan Rusia mengiktiraf penubuhan negara tersebut dalam tempoh beberapa minit selepas pengisytiharan. Zaman ni tak ada internet, zaman ni tak ada Twitter, tak ada Facebook. Itu pun mereka telah boleh support hanya beberapa minit selepas David Ben Gurion, nama dia kan, Israel punya orang pertama tu, mengisytiharkan kemerdekaan Israel. Maknanya apa? Skrip dah ada. Pukul 12 kami umum, 12 suku hampa sokong lah. Zaman tu bukan ada handset lagi, tapi skrip dah ada. Dah terbahagi-bahagi dah tugas masing-masing. Soviet menyokongnya, Amerika menyokongnya. Jarang benar mereka ini duduk sekali. Perjuangan bersenjata di Palestin semakin hebat. Ia dilakukan oleh sukarelawan Islam daripada Ikhwanul Muslimin dan para mujahidin yang lain. Perjuangan jadi makin hebat. Bila sebelum tu dah berjuang, tak apa ramai. Bila berlaku pengisytiharan itu pada bulan Mei tahun 48, maka bangkit lagi semangat berjuang dalam kalangan mujahidin, dalam kalangan rakyat Palestin untuk berjuang. Dan bangkit mujahidin di seluruh negara Arab yang datang berbondong-bondong ke Palestin untuk berjuang. Sebab ketika ini Palestin di bawah pemerintahan PBB. Masa ni Palestin jadi tuan, penjajah tinggal tengah hari. Malam Israel isytihar belah sana, belah sini jadi tak tahu siapa nak pegang. Masa tu kuasa kepimpinan secara adatnya, bukan secara politiknya, ada pada imam besar Masjidil Aqsa, Al-Imam Amin Husseini Khusaini, Khoseini, Amin Husseini. Adik dia nama Qadir Husseini, jeneral perang. Masa tu di sudut adat, bukan di sudut politik. Apa-apa pun orang refer ke imam besar Masjidil Aqsa. Sebab masa tu kita tak tahu nak harap ke siapa ni zaman tu. Masa tengah celaru macam tu, datang orang Islam ramai-ramai semangat nak lawan. Maka berlakulah perjuangan orang-orang Palestin dan mujahidin Islam yang masa itu masih ada yang semangat, sensitif, mereka kuat nak mempertahankan Masjid Al-Aqsa dan kesucian Baitul Maqdis lawan Israel. Masa tu Israel dah establish dah, Palestin awal lagi establish, tetapi bila jadi macam tu, jadi gelabah, jadi tak tahu nak tolak ke mana. Masa tu tuan-tuan, datang kekuasaan hampir kuat, hampir sama kuat. Tetapi gerombolan semangat yang datang daripada seluruh dunia Islam ke Palestin itu menyebabkan Israel terkejut. Datang bantuan-bantuan luar, meskipun Israel itu diplotkan dalam sejarah mereka itu berseorangan. Itu dia tuan-tuan. Kita buka sejarah perang Arab, berlaku antara Israel lawan Mesir, Syria, Lebanon, Kuwait. Israel nampak seorang. Mana dia seorang? Di belakangnya ada Amerika, di belakangnya ada British, di belakangnya ada Perancis, ada di belakangnya. Tetapi tidak ditunjukkan dalam sejarah. Kenapa? Nak dilihatkan agar Israel itu nampak kesian, nampak simpati dia, seorang-seorang dia kena bully dengan orang Islam. Itu yang nak dilihat kepada dunia, dan dunia telah pun melihatnya. Ini akhir zaman punya fitnah tuan-tuan.
Iaitu kita disuruh lihat apa yang mereka nak kita lihat dan kita melihatnya. Ya. Betul tak tuan-tuan? Dah berlaku dah. Kita melihat sesuatu itu baik bila mereka katakan baik. Kita melihat sesuatu itu nampak selekeh dan kotor bila mereka katakan kotor. Kenapa kita kena pakai coat, bow tie, nampak smart, nampak steady? Sebab mereka katakan itu nampak cantik dan smart. Kenapa kita tak rasa jubah itu smart dan steady? Kerana mereka tak kata itu smart dan steady. Kita memandang dengan cermin mata tajaan mereka. Kita mendengar dengan pendengaran berian mereka. Kita memikir dengan pemikiran yang telah diatur mereka. Ini akhir zaman. Ya? Dia bukan Dajjal, tapi dia sistem Dajjal. Itu penipuan yang melampau. Sebab Dajjal ini satu figure, satu jasad. Ya, hadis yang sahih dalam riwayat Tamim Ad-Dari sebut memang dia jasad. Dia bukan satu pelambangan, bukan satu simbolik. Dia memang jasad. Okey, tapi zaman dia, yes, kita setuju. Zaman dia berlaku penipuan yang cukup total, yang sampai kita tak tahu di manakah kita nak cari kebenaran. Saya pernah ulang dah sebelum ni. Sampai tahap kita nak beli madu, ustaz-ustaz bagi tahu madu ni bagus, sunnah, makan bagus, kita makan tak baik-baik. Rupanya kita pergi cek-cek madu tu ada gula. Kan? Orang buat iklan minuman kesihatan kita beli, rupanya minuman itu penuh dengan coklat dan penuh dengan gula dan manisan. Berapa banyak penipuan hari ni. Ubat pun ditipu, maklumat media iklan pun ditipu, pemimpin pun menipu, semua pakat menipu habis hari ni. Sampai kita jadi risau ni Macau scam baru ni kan. Sampai tokoh-tokoh tu yang menipu orang sampai tahap-tahap tu. Ya? Kita berada dalam penipuan. Bahkan kadang-kala kita sendiri terlibat dalam penipuan itu. Walaupun tanpa niat dan sengaja. Saya bagi contoh, tuan-tuan mungkin tak lah bayar saya ni. Kita upload gambar kat Facebook, kita edit dulu sampai cerah. Ya? Saya dalam Facebook ni putih ni. Hakikat tak putih. Menipu kat tu pun. Cuma dalam keadaan slow, dalam keadaan halus ya. Bila kita muhasabah balik, aku murah orang maknanya. Ya. Orang nampak cerah dalam Facebook, depan-depan tinted gelap. Dalam keadaan kita tak perasan dan tak berniat pun, kita terlibat dalam penipuan itu sebenarnya. Oh, media sosial jangan percaya tuan-tuan. Oh, media sosial mana ada orang nak tayang keburukan, orang akan tayang kebaikan belaka. Ya? Kalaulah media sosial itu buat satu media lain, satu nama media sosial, satu nama media anti sosial, baru adil. Orang yang sama, akaun yang sama. Dekat media sosial dia post kebaikan, dekat media anti sosial dia post keburukan dia. Baru peh. Baru nak tahu. Sebenarnya orang ni macam-macam. Tapi yang dia tonjol dan paparkan adalah yang baik. Yang buruk dia tak mau. Itu sifat manusia. Tapi betul lah, kita jangan tunjuk. Bukan saya suruh tunjuk dah lah. Simpan. Kita simpan. Cuma nak beritahu manusia ni begitulah. Baik, saya sambung no. Maka tuan-tuan, masuklah. Masuk ramai-ramai. Entah siapa yang masuk ikhwan. Kita dah simbang masuk ikhwan sebelum ni. Asalnya pertubuhan apa? Asalnya sekolah tadika malam ya, ajak mengaji Quran. Kan? Tapi kerana ada izzah yang kuat, ada barakah dia, akhirnya sebuah nursery, kelas mengaji, ajak budak-budak mengaji. Jadi pertubuhan politik yang kuat, boleh ada ketenteraan. Walaupun bukan secara rasmi, tetapi para pengikut ikhwan itu, para ikhwanul muslimin itu sangat kuat perjuangan mereka, sangat kukuh. Orang kata apa, jati jihad mereka. Dia pun turun ke Palestin. Bahkan kita telah bincangkan Fatah, Hamas. Hamas sendiri antara tajaan ikhwan. Ya? Baik. Maka tuan-tuan, masa ni datang satu lagi gerombolan disebut sebagai ALA. Kalau tuan-tuan duk biasa sejarah Arab ni, tuan-tuan tahu nama-nama ni. Arab Legion Army. Geng ni main dari mana? Main daripada Lebanon. Siapa general dia? General dan nama General Fauzi Khawji, Khakji, Khawji macam tu lah. Tapi saya ingat nama Fauzi lah. ALA lah, Arabic Legion Army. Cukup kuat. Masa ni tuan-tuan, masuk geng-geng Lebanon ini untuk bantu di Palestin. Datang mujahidin. Ni bukan cerita tentera lah, ni cerita orang awam yang pi. Orang awam yang pi. Semangat dia nak pi, dia pi. Turun, ada yang gerakkan, ada yang orang awam, tapi bukan bersifat kerajaan. Maka bertempurlah mereka dengan bangsa-bangsa Israel ini. Ya, baik, kita sambung. Okey. Ambil pada jika tu nah. Jika mereka memperolehi bantuan yang mencukupi,
Mereka mampu mencetuskan kesan penting di medan Palestin dan mengembalikan kedudukan memihak kepada umat Arab dan Islam. Ya. Kalaulah ada sedikit kecukupan lagi di sudut persenjataan dan sokongan, nescaya telah diusir orang Israel itu. Pasal masa itu kuat sungguh, tuan-tuan. Kebangkitan orang awam, kebangkitan rakyat, kebangkitan marahin ini jangan dipandang kecil. Kuasa mereka besar, pengaruh mereka begitu menyeluruh. Tetapi selalunya begitulah, rakyat ini mereka tak nampak kuasa yang ada pada mereka. Mereka tak nampak. Dia jadi lemah, tetapi sekali dia bangkit, seperti berlaku di Palestin. Orang-orang seluruh orang Arab, rakyat bukan diam. Tapi bila mana pemimpin sibuk membahagi kerusi, maka rakyat kata tak boleh tunggu lagi. Israel telah isytihar merdeka. Saudara kita di Palestin sedang derita. Bangkit, turun mereka ke Palestin. Dan mereka berjaya mengumban orang Israel. Disebut dalam ni, kalaulah cukup senjata dan bantuan, habis orang Israel masa tu. Apa Britain buat? Ni saya janji bulan lepas saya kata ada benda unik Britain buat. Ya. Okey. Tetapi penjajah dan kuncu Zionis mahu menanam hidup-hidup amal jihad yang agung ini. Mereka mencadangkan, tengok yang kita nampak baik, tetapi tengok dua lapis rupanya tak baik. Tengok nah. Mereka mencadangkan kerajaan Arab untuk membawa masuk angkatan tentera mereka. Baik. Saya baca lagi berhabis. Mereka mencadangkan kerajaan Arab. Mereka ni siapa? Pencatur itulah Amerika, British ni. Ya. Mereka mencadangkan agar kerajaan Arab yang baru itu membawa masuk angkatan tentera mereka, yakni Arab, ke Palestin bagi memerangi Yahudi. Baik. Pasal apa Britain masuk suruh negara Arab pula masuk Palestin pergi lawan Yahudi? Patut kalau betul-betul akal kita, patut Britain suruh negara Arab yang hutang budi dengan Britain ini, yang dapat tanah dan kerajaan, masuk ke Palestin lawan orang Arab. Tapi kalau buat macam tu, confirm lah mereka itu akan ditentang. Ini nama dia penipuan yang cukup halus. Dia kata, lah ni hampa masuk Palestin, jangan sokong kami, lawan dengan kami. Tapi hampa masuk lawan dengan kami. Tuan-tuan, itu fikiran mereka cukup jauh. Kata Britain, kata Amerika, kata Israel, masuklah kerajaan Arab ni, tentera Arab, wokmai tentera hampa, main lawan dengan kami. Pasal apa tuan-tuan? Ini kerana penjajah dapat mengawal hala tuju angkatan tentera ini. Kalau mujahidin yang entah daripada mana, tak tahu daripada mana, tak ada pertubuhan, tak ada apa, hanya dengan bendera kalimah la ilaha illallah sahaja yang menyatukan mereka itu, kita nak berunding dengan siapa? Kita nak atok siapa? Mereka ini gerila. Mereka ini ada darah, ada semangat Khalid Al-Walid, yang tak takut mati, yang rela berjuang hingga titisan darah terakhir, yang memang berjuang demi syurga dan syahid. So orang British nak lawan orang macam ni tak boleh. Maka dia kata, mai kerajaan hantar tentera apa yang rasmi, yang bergaji, lawan dengan kami. Bukan mai sokong kami, tak apa, mai lawan tak apa. Sebab nanti kami boleh atok yang macam mana? Baca. Sebaliknya mereka tidak mampu mengawal hala tuju para mujahidin, saya kata tadi, yang tidak mempunyai rujukan kepada mana-mana kerajaan. Yalah, mujahidin kan dia free army. Ada daripada Kuwait, daripada Jordan, daripada Lebanon, daripada Mesir, Syria. Lantaran rujukan mereka adalah Islam dan bukannya kerajaan pemerintah. Cadangan ini mendapat persetujuan kerajaan Arab bagi mengeluarkan mereka daripada situasi bersalah yang dialaminya ekoran penaklukan Yahudi ke atas Palestin, kerana mereka hanya berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa kecuali bantahan malu-malu kucing. Bila Amerika, Britain semua ni cadang macam tu kat kerajaan Arab, hantar tentera umpama lawan dengan kami, kerajaan Arab dengar seronok tak? Seronok lah. Sebab itu orang politik mau. Benda apa yang memenangi pengaruh, yang menang sentimen, yang menang orang kata apa, populis, yes, we go for it. Kami akan be win-win situation. Orang mereka kata orang hampa takkan dia benci sebab hampa akan dilihat sebagai hero dia. Tetapi sebaliknya, menurut Dr. Taufik, di sebaliknya ada benda yang sangat halus yang orang kafir ni buat. Apa? Bila masuk tentera kerajaan, kita baca justru itu angkatan tentera Arab memasuki Palestin hanya beberapa hari sahaja
mereka telah menangkap dan memindahkan para mujahidin Islam ke luar Palestin. Bahkan mereka menyumbat ramai mujahidin ke dalam penjara dan kem tahanan. Dan hanya beberapa bulan sahaja genjatan senjata antara mereka dan Yahudi diisytiharkan. Tu poin dia. Saya nak pergi poin yang tu sebenarnya. Pengisytiharan genjatan senjata. Kalau lawan dengan mujahidin, Amerika isytiharlah lagu mana pun, kami tak peduli ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, takbir, kita serang. Selagi Yahudi tak ada letak tapak kaki di negara Baitul Maqdis, orang Yahudi memang ada. Jangan kata tak ada sebelum tu. Ni Zionis. Nak mai boleh, nak ziarah boleh. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pun bagi. Sejarahnya orang Kristian yang tak bagi, orang Yahudi masuk. Orang Islam bagi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bila mana masuk ke Baitul Maqdis tahun 1187 perang salib kedua, ada 8 orang saja orang Israel, orang Yahudi. Sebab saya orang Kristian tak suka orang Yahudi. Kita bagi masuk. Bahkan kalau kita buka buku-buku barat tentang kegemilangan Jews, the golden era of Jews, tuan-tuan akan tengok tahun itu sama dengan the golden era of Islam. Sebab bila Islam memerintah dunia, dia izinkan orang Yahudi belajar. Sebelum tu Yahudi tak ada apa, sampah tak ada apa. Musa Maimun, seorang tokoh besar Yahudi, alim, berguru dengan tokoh Islam. Islam buka ruang. Orang Yahudi yang ikhlas dan jujur dengan ilmu, mereka pasti mengakuinya. Zaman Islam, zaman golden Islam lah, zaman keemasan Islam lah, zaman orang Yahudi bernafas. Sebenarnya sebut sebelum ni kan, zaman Isabel dengan Ferdinand itu, minta maaf sebut dalam surau, tapi ilmu tak perut. Bila mana mereka menggelarkan orang Islam itu sebagai kera, orang Yahudi tepuk tangan. Sedangkan bagi orang Kristian, orang Yahudi itu babi. Kalau orang Islam itu kera, Yahudi itu adalah babi. Sampai kera tu dia merendahkan orang Yahudi. Dia tak suka orang Yahudi. Habis tu kenapa ni ada pakatan? Pakatan sekarang bukan pakatan yang betul-betul Kristian sejati. Dia Judeo-Kristian. Yang setengah daripada Kristian dan setengah daripada Yahudi. Gabungan ini. Sebab tu dalam Quran sebut ba'duhum ba'da tu, setengah-setengah di antara mereka tu bersatu. Ini pakatan Judeo-Kristian. Yang tak peduli agama pun sebenarnya. Mereka peduli tentang pemerintahan dunia, kehancuran dunia, Antichrist. Dia bukan peduli tentang spirit of agama. Sebab kalau spirit agama sungguh-sungguh, orang Kristian tak pernah rela orang Yahudi, tak pernah suka. Semasa pertabalan King Richard the Lionheart ini anak kepada King Henry II, orang yang buat common law di British itu. King Richard, pak dia mati 1188 tak silap saya. King Henry, dia naik jadi raja di England. Dia tak duduk England lama, dia duduk di Perancis. Dia dengan ayah dia pun tak apa nak ngam peringkat awal. Tapi dia balik ke England masa pertabalan King Henry di England. Disebut sebagai tempat tu sebagai Westminster Abbey. Mas sekarang ada kod ABEY. Semasa pertabalan King Richard di situ, datang tak silap saya puluhan ataupun ratusan, tapi tak sampai ribu orang Yahudi untuk tumpang sekali nak sambut. Sebab King Richard naik. Tuan-tuan, orang Kristian tengok orang Yahudi mai, depa pukul, depa bunuh, depa bakar. Jangan duk mai. Kami punya majlis. Sampai tokoh tu nak main menumpang tengok majlis, tepuk tangan pun tak bagi. Pasal memang orang Yahudi tak ada nilai. Islam lah yang bagi muka pada orang Yahudi. Tapi berapa kali dah orang Yahudi khianati Islam. Sampaikan Qainuqa, Quraizah, Nadir diusir kerana pengkhianatan mereka terhadap Nabi. Begitulah Yahudi selepas itu pun. Kita baca sejarah orang Yahudi lari pergi ke Albania dulu. Orang Albania Islam yang bantu di sudut kemanusiaan. Tetapi apa dia buat kepada Islam? Dia tak mengenangkan jasa orang Islam. Kita baca sejarah Albania. Baik. Seronok tuan-tuan ngaji sejarah ni. Takkan bunyi dah. La haula wala quwwata illa billah. Boleh ke sikit lagi? Ni tuan-tuan sikit ni. Insya-Allah ya. Maghrib 7:10 je suku tu. Awal lah sebab saya pergi terus lah. Arabic Legion Army Fauzi Kauji tu. Surau ni bukan kata kita saja nak bodek tak, memang kalik. Kita tak perasan. Tahu-tahu masuk insya-Allah. Tak dampuh. Baik. Maka tuan-tuan, dengan itu berlakulah genjatan senjata. So, mujahidin yang tadinya berjuang dianggap teroris, penganah. Automatically
Daripada pejuang jadi pengenah. Saya tak berani kata yang ada sekarang ni macam mana. Sebab sekarang dah bercampur baur dah. Yang dilihat pengenah itu mungkin pejuang. Yang dilihat pejuang itu mungkin pengenas. Yang dilihat pengenas Islam itu mungkin di sebalik itu bukan orang Islam, mungkin orang Amerika tu. Nah, tentera-tentera yang datang dengan propaganda yang melampau. Betul ke orang Islam itu? Sebab kita dah tengok pembongkaran tentang ISIS yang mana mereka tu bukan datang dari Timur Tengah, mai daripada Amerika, mai daripada negara barat yang dibayar elang lagi untuk jadi ISIS. Sebab tu zaman sekarang ni jadi pening. Kita tak berani tuduh siapa-siapa. Tuan-tuan, zaman Dajjal, berbalik pada contoh tadi ya, zaman Dajjal, iaitu zaman yang penipuan terlalu melampau. Terlalu melampau sampai tak boleh ukur kan, sebut kan, nak cari kebenaran di akhir zaman seperti mana nak cari semut hitam di atas batu hitam di dalam malam yang kelam. Sampai tahu tu. Sebab tu akhir zaman kena banyak kita ini berhati-hati. Banyak berhati-hati. Banyak kita jangan melulu lah, jangan taksub melulu. Tak boleh tuan-tuan. Di Malaysia pun macam tu lah. Nak sokong apa pun, selalu saya ulang yang ni, nak sokong apa pun jangan melulu. Sebab tengoklah, esok nak jadi apa, dia tahu lah ni semua ni. Ada orang kata tak jadi, Ustaz, PKP KL kan. Saya takut sebab jadi dia buat PKP. Tak mau pergi orang marah. Tak tahu, tunggu esok lah. Jadi tak jadi pun no. Tukar ni. Tak tahulah tuan-tuan. Di sudut perjuangan beliau sewaktu muda, saya suka dia. Sekarang saya nampak saya tahu apa nak suka. Tak tahulah. Kan? Kena sebut lah kan. Tak mungkin ada kebaikan dia, mungkin keburukan. Kita tak tahu. Wallahu ta'ala alam bab tu. Orang politik dia pandai lah. Dia kan pandai semua. Sambung kan? Saya sambung kat mana tadi? Masuk politik hilang. Okey, genjatan senjata. Baik. Tahun 48 berlaku genjatan senjata. Macam mana dia tak marah tuan-tuan? Saya terlepas tadi. Semasa Resolusi 181 tu, PBB buat keputusan tanah bahagi dua. Yang dapat dekat orang Palestin batu persegi 4,700 batu persegi. Masa tu penduduk Palestin berapa orang? 1.35 juta orang. Penduduk wilayah Watan Maqdis tu. 1.35 juta orang plus minus dapat 4,700 batu persegi. Itu fakta yang digazetkan dalam resolusi 181. Okay. Orang Israel yang masa tu baru mencecah, tak silap saya 600,000 orang, tak sampai pun. Mereka dapat 5,300 batu persegi lebih. Okay. Bahkan saya selepas lagi yang tu. Tak selepas lagi, tak apa, saya sambung ni lah. Maka bila dia ni jadi marah kan. Bila tentera Islam, kerajaan Islam masuk berjuang, berlaku genjatan senjata. Antara yang awal dibuat genjatan senjata tahun 48. Itu fakta. Sebab tu para ulama bincang, kalaulah tak ada genjatan senjata tahun 48, tak ada Yahudi dekat Palestin sekarang. Kerana memberi nafas kepada mereka masa tu. Tu cerita dia. Genjatan senjata tahun 48. Baik. Sebab masa tu tuan-tuan, ada 2 orang pakar bom British yang diiktiraf sebagai pembelot. Satu nama Charles Brown, satu nama awal saya lupa. Yang kedua nama Madison, Medison. Tuan-tuan kalau tuan-tuan nak cari, tuan-tuan mungkin boleh type British Army that support Palestine ke macam tu lah. Mungkin dia ada. Tapi Madison dengan Charles Brown, mereka ni pakar bom, pejuang yang duduk lama dekat Palestin. Mereka lah yang banyak bantu ALA, Arabic Legion Army ni, untuk lawan dengan orang Israel. Ada orang ni, mereka Kristian, tapi mereka bagi mereka tak adil sangat-sangat apa yang berlaku kat orang Palestin ni. Sampai di sudut kemanusiaan pun mereka tak boleh sokong orang Israel. Ada orang macam tu sekarang kan? Ada, walaupun dia bukan Islam, tapi di sudut kemanusiaan dia kata tak betul ni. 2 orang ni. Okey. Dan masa tu berlakulah pengeboman di sana sini, dah bom diri, bakar diri dan sebagainya, dah ada. Sana mati, sini mati, orang Palestin mati 50 orang, orang Israel mati 500 orang. Macam tu berlaku. Sampailah genjatan senjata. Okay. Dalam genjatan senjata itu tuan-tuan, di sini David Ben Gurion ini kecerdikan dia. Sebab apa? Masa tu Israel dah berpecah. Itu yang menarik lah. Israel berpecah sebab Israel main serata dunia. Okay. Mereka dah mula berpecah. Mereka ada 2 kumpulan besar. Satu nama Haganah, satu nama Lisit kot.
Ke leave it, saya tak ingat. Dalam ni tak ada kot. Tapi dua macam mereka punya ISIS macam tu lah, berpecah, bergaduh sama-sama mereka. Maka tuan-tuan, bila Israel makin berpecah, Islam makin kuat, datanglah tentera Islam sendiri untuk tolak orang Islam keluar. Dan dia berkata lah ni kita rehat saat gencatan senjata. Masa kita sama-sama tengah rugi. Sedangkan faktanya yang rugi masa tu orang Israel saja. Orang Islam tak rugi. Gencatan senjata ni kalau dua-dua rugi kita buat lah. Tapi masa tu Israel kena teruk. Orang Islam steady. Tapi masa tu kita akor dengan gencatan senjata. Sebab yang mengakori itu adalah tentera yang disuruh masuk ni. Baik. Dalam masa yang sama, David Ben Gurion ini dia tubuhkan satu unit ataupun satu nak kata apa, badan disebut sebagai IDF, Israel Defense Force, tahun Januari 48. Sorry saya silap. Disember 48. Tarikh banyak jadi pening. Bulan Jun 48 depa isytihar gencatan senjata. Jun tahun 48. Okey. Bulan Disember tahun 48 dia David Ben Gurion isytihar IDF, Israel Defense Force, iaitu semua kepala-kepala gangster Israel yang lawan dengan orang Arab Islam ni kena bergabung, berdaftar bawah IDF. Siapa yang engkar hampa pergi balik dengan duduk sini. David Ben Gurion. Yang bersatu saja, yang willing untuk bersatu bawah bendera Israel saja yang boleh lawan. Yang tak mau bersatu, meskipun hampa berjuang untuk Israel, aku tak mau. Ini David Ben Gurion punya dasar masa tu. IDF tuan-tuan baca. Israel Defense Force. Nak membentuk force itulah. Tapi dasar dia kutip masa tu pun ada tentera bergaji apa semua lagi. Pejuang-pejuang yang memang rata ni lah. Bersatu. Akhirnya mereka akor dan bersatu. Sebab Israel kan pecah. Berapa punya jurai dia ada kan. Baca sejarah Nabi Musa. Mereka nak minum ayam pun sampai Tuhan sebut dalam Quran kan, iqtib bi'asakal hajar fan fadarat min husnata asyrata aina. Ya? Akan pecah 12 mata ayam. Nak minum pun tak boleh sekali. Mereka tak ngam. Tapi demi nak dapat Baitul Maqdis semula, yes, mereka sanggup. Okey. Bersatulah mereka, sedangkan kita pula terpecah-pecah. Lagu tu. Maka mereka inilah yang memohon gencatan senjata, mereka inilah yang mengkhianatinya. Sesudah IDF tertubuh Disember 48, mereka kuat dan mereka khianati gencatan senjata itu. Maknanya gencatan senjata itu rehat untuk bagi kami bernafas, bagi kami susun strategi. Orang Islam, okey, kita relax, kita bagi chance dia nak rehat. Akhirnya mereka kembali kuat. Itu cerita dia. Satu permainan yang cukup. Nak kata unik, nak kata licik, tak licik mana lah kan. Saya rasa kita orang awam hidup kepala batas berkata boleh baca permainan ni. Tapi kenapa mereka tak boleh baca? Para pemimpin tu, saya heran tu. Ya? Okey. Genjatan tersebut dipatuhi oleh Arab dan dihormati oleh angkatan tentera mereka. Nampak? Padahal militan Zionis tidak pernah menghormatinya walau sedetik pun. Kita tak banyak belajar sejarah tuan-tuan. Yahudi tak pernah hormat gencatan senjata sejak zaman Nabi lagi. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang agung pun depa tak hormat, apatah kita. Alhamdulillah. Militan tersebut menyerang dan merampas bumi dari tangan tentera Arab sehinggalah mereka menghalau hina tentera tersebut daripada Palestin. Yahudi dengan teguh menguasai negara itu, sedangkan angkatan tentera Arab yang melebihi 7 ketemukan itu pula langsung tidak berasa malu untuk pulang dalam keadaan kalah sedemikian rupa. Bila dah kalah, pasukan-pasukan Arab ini pun pulang tanpa malu. Ini kata Dr. Taufik. Kita tidak pernah melihat suatu kajian berkenaan faktor kekalahan dilakukan selepas itu. Tak ada postmortem. Ya. Satu lagi lah. Kita tak ada postmortem, kata Dr. Taufik. Tak ada satu kajian yang bincang pasal apa kita kalah. Pasal apa kita kalah perang 48 itu. Okey. Saya ulang, perenggan ini menarik ni. Kita tidak pernah melihat suatu pun kajian berkenaan faktor kekalahan dilakukan selepas itu.
Mahupun mendengar terdapat sebuah kerajaan Arab yang jatuh kerana tenteranya kalah, namun dokumen yang membongkar skandal yang tidak dapat dilupakan sepanjang sejarah. Tak ada. Tak ada satu dokumen, tak ada satu perbincangan, tak ada satu postmortem. Kita kaji pasal apa kita kalah. Ya? Kalau kita duduk dalam bidang pekerjaan, saya yakin tuan-tuan semua daripada bidang pekerjaan, setelah selesai sesuatu program kita buat, kita kena ada postmortem. Sebab kita nak kaji kelemahan program kita. Kenapa kita buat postmortem? Tujuan sebenarnya bukan nak kaji, sebab kita nak buat lagi program ni tahun depan. So kita kaji ni sebab, kenapa kita kaji? Sebab kita nak buat lagi tahun depan dengan lebih baik. So bila tak ada postmortem, bermaksud tak ada niat untuk perang lagi. Sedangkan Israel duduk di Palestin tu. Kenapa tak ada kajian? Sepatut selagi Israel tak keluar Palestin, kita kena kaji. Siapa punca kalah? Oh, rupanya dia ni kanan, rupanya dia ni sekian. Tapi tidak ada kajian itu, kata Dr. Taufik. Ya, baik. 8.25, boleh ke 8.30? 5 minit ni. Boleh nak? Baik. Persediaan tentera Arab. Persediaan tentera Arab. Keadaan tentera Arab dari segi kuantiti, senjata dan alat kelengkapan adalah tidak mencukupi. Oleh itu, ia tidak layak untuk menyertai perang yang sebenar. Kerana tentera Mesir yang tidak menyerang di bawah pimpinan Muhammad Najib dan lain-lain tidak berkelayakan untuk berperang. Masa ni zaman Muhammad, bukan Najib kita Muhammad Najib. Tentera Mesir. Sementara tentera Jordan pula, Raja Abdullah masa ni, menyatakan dalam memoir beliau, ketika berlaku gencatan senjata yang pertama, tentera Jordan tidak memiliki kelengkapan maupun senjata yang mencukupi untuk berperang selama 2 hari. Okay. Begitu juga tentera Syria. Keadaannya bukan lebih menggembirakan berbanding angkatan sebelumnya. Tentera Iraq pula, panglimanya Hasan Mustafa, mengatakan tahap persenjataan, latihan dan kelengkapan dan kepimpinan dalam kebanyakan tentera Arab tidak melayakkannya mengharungi kancah peperangan yang sebenar. Di samping tentera tersebut tidak bersedia, kuantitinya juga sedikit. Ghalib Bashar mentaksirkan bilangan mereka ketika pengisytiharan pembahagian Palestin diumumkan hanya kira-kira 20,000 orang. Itu data dia, tuan-tuan. Tentera Mesir 10,000, Iraq 3,000, Jordan 4,500, Syria 3,000, Lebanon 1,000 dan sebagainya lah. Okey. Compare dengan Israel. Tu 20,000 orang tentera bersenjata terlatih. Kita baca lah data tu noh. Tuan-tuan ada buku noh, depa ni tak ada, saya baca bila. 10,000 orang tentera terlatih tanpa senjata, ni Israel. 30,000 orang tentera terlatih tanpa senjata. 60,000 orang anggota bersenjata Haganah, saya tadi Haganah kan. Ni Haganah ada tulis sini. 60,000 orang anggota senjata Aragon dan 1,000 orang tentera kumpulan Stern dan sebahagian lain bersenjata. Prepare, fully prepared. Sebab tu saya kata walaupun perang tahun 48, tahun 20-an mereka dah prepare dah. Okay? Tetapi hakikatnya peringkat awal kita menang. Ya, betul tak? Peringkat awal kita menang. Bukan alasan tak cukup orang dan senjata. Saya tak tahulah, kita kena kaji lah. Ni Dr. Taufik kaji ni. Ya. Maksudnya bukan soal tak cukup orang dan senjata, soalnya kita tertipu dengan permainan mereka. Tuan-tuan, bila dipersuruh tentera Arab masuk sebagai tentera, agar dapat minimizkan tentangan mujahidin, maka akhirnya tentera bertempur dengan orang Israel, tentera kalah, tentera juga dibunuh. Sebab tu nanti kita tengok dalam perang seterusnya, tahun 56 ada lagi perang. 56 perang terusan Suez, saya rasa itu kita pergi bulan depan. Lepas tu tahun 63 ada lagi kan, 63 ke? Yom Kippur tu, nanti ada lagi, ada banyak siri perang. Saya tak pasti Dr. Taufik cerita ke tak, tapi saya yakin ada. 56, 67, 73. Tapi selepas pada tu bangkit semangat tentera. Sebab tentera sendiri, penjawat awam ni rasa macam kita dah kena main dengan orang atas. Kita diturun ke medan jihad, nak ikut kemahuan mereka ke, alang-alang kita dah turun ke medan, baik kita jihad. Itu nanti perang 56, perang Suez itu kita, boleh tahan tak masa tu kita, Mesir. Masa tu kuat. Tapi kita pergi bulan depan lah, cerita tu panjang. Tapi yang saya nak cerita hari ni peringkat awal, begitulah yang berlaku. Bagaimana British masuk pelan-pelan, dia twist je. Angkatan tentera Arab, jangan bawa sikit kita nak papim kau soal ni. Angkatan tentera Arab memasuki Palestin dan meletakkan mereka berada di tengah-tengah peperangan sebenar.
sekalipun mereka tidak bersedia, namun mereka berperang bersama para panglima yang enggan tunduk kalah pada militan Yahudi. Mereka turut dibantu oleh para mujahidin. Okay, baik. Ada juga macam saya kata tadi lah, tentera ni penjawab awam ni bukan semua tunduk. Ada yang satu tahap kata tak betul lah ni, baik aku berjuang betulnya kan, baik aku berjuang sungguh-sungguh, tak alang-alang aku kat sini kan. Masih ada, bukan tak ada langsung. Okey, bila kata kritik tu bukan kata kritik atas batang tubuh, tetapi sistemnya. Okey, jadi ramai juga tentera yang ikhlas pun yang pilih untuk jalan alang-alang berjuang, aku berjuang sungguh. Maka mereka ini ada hubungan dengan kumpulan-kumpulan Islam. Okey, yang enggan tunduk kalah kepada militan Yahudi. Mereka turut dibantu oleh para mujahidin dalam kalangan penduduk Palestin dan dari luar Palestin, ya, iaitu sebelum para mujahidin dibantras. Lepas tu kena bantras. Yang bantras siapa? Orang Islam sendiri. Okey, tak payah nak kena baca sikit. Tak apa tu, baca sendiri nantilah. Tu, pada permulaan mereka meletakkan Yahudi dalam situasi yang amat terdesak. Tu yang saya kata tadi tu, Qaswat 99 tu. Memang kita menang peringkat awal sebab orang Islam bila dia datang, tuan-tuan, datang pertolongan Allah, mana kuasa boleh nafi, mana punya tentera boleh lawan. Datang pertolongan Allah ni jangan cakap lah. Betul tak tuan-tuan? Tak ada mana-mana kerajaan, tak ada mana-mana kuasa, tak ada mana-mana senjata atas dunia boleh lawan dengan ketentuan Allah dan bantuan daripada Allah. Di saat tentera Abrahah bergajah datang nak robohkan Kaabah, datang tentera Allah, ya. Di saat perang Nabi dengan pakatan lawan Ahzab kan, ribut pasir datang. Kita baca sejarah itu. Perang Badar, kalau tuan-tuan baca sejarah yang full tentang perang Badar, 1 malam, 2-3 malam sebelum berlaku perang Badar datang hujan tuan-tuan terhadap orang Islam. Mujahidin Badar masa tu berapa orang? 313 orang yang pi dalam, saya tutup kan, muka surat 99. Yang turun ke medan Badar itu bukan semua nak pergi perang. Asalnya nak pergi ambil senjata balik, ya. Yang nak pergi ambil harta balik, ya. Betul tak tuan-tuan sejarah dia? Kalau tuan-tuan baca hadis-hadis tentang perang Badar, menitik amat tahu tuan-tuan. Wallahi, para sahabat cerita ketika mana kami menghayunkan pedang kami, bukan kami yang menghayung, bukan kami yang menetas tengkuk mereka, bahkan Allah yang menetasnya. Para sahabat cerita, aku nampak malaikat yang datang di atas kuda perang dengan baju jubah warna kuning. Ini hadis sahih dalam Sahih Muslim. Disebut peristiwa Badar. Kita sebut sebagai golongan Badriyin, golongan ahli Badar. Sebab tu dosa mereka diampunkan yang dulu dan akan datang. Mereka turun ke medan itu, ada yang minta maaf sebut dalam surau, tapi ini hadis. Ada yang tak mandi wajib pun. Sebab selepas selesai ada hubungan dengan isteri, dengar cerita Nabi nak pergi ambil harta balik, nak pitah orang Arab. Jom lah tak, harta aku ada di Mekah dulu, orang Arab curi. Orang Arab jahiliah, orang musyrikin Mekah curi, dia pun nak pergi jual. Nabi kata kita pergi ambil balik. Tak ready apa tuan-tuan, mandi wajib pun tak ada. Zaman lah senang buka ayat kan. Sampai tahap tu, sebab tu yang Tuhan datangkan hujan. Quran sebut yang menghujani dan menyuci tentera Badar itu daripada hadas mereka dan daripada dosa mereka yang lalu. Dan hujan itulah yang meniupkan semangat mereka berjuang sungguh-sungguh. Sayyidina Ali riwayat, kami pergi depan dengan tujuan nak jaga Nabi. Nabi dah depan kami lagi. Macam musuh di belakang, kami undang belakang nak cover Nabi. Tengok Nabi ada dulu kat belakang. Nabi yang min asyaddin nas, kata Sayyidina Ali, yang paling kuat kerah hari perang Badar, Nabi. Dan kami ni duduk belakang Nabi macam anak-anak di pangkuan ayah, kata Sayyidina Ali. Masa perang Badar, betapa Nabi nak lindung orang Islam. Nabi berdoa, ni Sayyidina Abu Bakar sebut, lepas hujan tu kami pakat tidur. Patut tak boleh tidur tau, tapi hujan itu Tuhan campakkan dalam hujan itu ada sakinah, ketenangan. Maka tentera Badar malam itu tidur. Esok nak perang dengan 1000 orang, mereka 300 orang yang orang awam tidur. Sayyidina Abu Bakar bangkit, dia tengok Nabi duduk kat bawah pokok ujung penjuru, duduk teriak semayang. Sayyidina Abu Bakar tidur balik, bangkit lagi pukul 4 pula, Nabi duduk teriak lagi, duduk orang lagi, tak turun tangan. Sampai kali ketiga Sayyidina Abu Bakar pi tegur, ya Rasulullah, fajr, subuh dah, dekat subuh dah Nabi, tidurlah, esok nak perang. Sayyidina Abu Bakar tengok ni, basah jubah Nabi dengan air mata, teriak Nabi tak berhenti, ya Allah, kalau esok tentera Islam kalah, ya Allah, orang tidak akan menyembah agamamu ini lagi, ya Allah. Sebab ini perang pertama, ini benchmark, orang nak tengok betul tak betul seruan Muhammad ini, betul tak betul agama Islam ini. Nabi menangis, doa sungguh-sungguh, ya Allah, kalau tak menang
orang lan nu'minaka ahada, tak ada orang beriman kepadamu dah ya Allah lepas ni. Atas ni tahu teriak. Maka saya berkata, ya Rasulullah, Allah Ta'ala pasti akan kabulkan permohonanmu ya Allah. Nabi tuan-tuan tak minta pun Allah Ta'ala tolong lah. Betul tak? Kita ni tak tahu lah. Dan perang Badar kita menang atas kemenangan yang cukup ada nilai dramatik tu. Saya baca hadis-hadis perang Badar, saya duk kaji dah ni. Menitik tuan-tuan. Sebab bila kita baca para sahabat ceritakan, saya baru hunus pedang, saya gerak, bukan saya nak dengan niat lah nak tebas tengkok. Tapi pedang saya pendek ya. Orang Islam tu kan tak pernah ada duit, tak sampai. Dia macam gamak setawah tu tau. Dia jual laser tu. Pedang saya hujung pedang saya tak kena pun badan dia. Tak kena tengkok dia kata. Sahabat cerita. Ini bukan saya Ali, saya tak ingat nama apa. Saya cuma hunuskan, putus tengkok. Dan setiap musuh-musuh kafir yang datang, kami cuma halau macam tu. Halau, putus. Allah Ta'ala tolong mereka tu. Tuan-tuan, kita pun akan tolongnya. Tapi sejauh mana kebergantungan kita kepada Allah? Hari ni tuan-tuan, tanya orang Islam, jangan tanya resolusi satu lepas satu, PBB jangan tanya yang tu. Tanya nakbah tu apa pun tak tahu. Jangan tanya nakbah tu apa. Tanya Hamas dengan Fatah apa pun tak tahu. Betul tak tuan-tuan? Yang kita tahu sekarang, anak Fatah Amin bukan nama mula pada huruf W, apa benda dah? Mira Filzah Petunang. Bukan salah Mira Filzah tu, tak apalah, dia betul dia pakai tudung segak. Tapi nak beritahu sensitivity kita itu di mana? Priority kita itu di mana? Kadang-kadang sedih tengok surat khabar hari ni kan. Surat khabar online ni lah. Orang berbincang tentang nama anak Mira Filzah akan dimulakan dengan huruf W. 15,000 komen. Macam isu negara kan. Fatah Amin senyum kepada Fazura sebelum pirja. La ilaha illallah. Harian Metro, bukan cerita mangga. Tanya kawan kita yang ada media, yang ada Facebook ni. Kadang kita jadi pelik sampai terang ni. Perlahan kita dicabut oleh Islam sendiri tuan-tuan. Orang kita sendiri yang menghamburkan berita yang begitu. Bila kita kata cinta dah orang Palestin cinta, sayang nak sayang, tapi sensitif tak ada. Kita sedih, kita marah bila mereka tu diserang Israel. Tetapi takat tu lah. Allah Ta'ala saya minta maaf lebih seminit. Bulan depan kita sambung muka surat 99. Kemudian kalau insya-Allah sempat kita pergi teruslah tahun 56 punya perang tu, Suez, menarik perang tu. Ketika tu Mesir nampak boleh tahan. Apa yang berlaku pada Mesir, apa yang berlaku pada Israel masa perang Sinai itulah, Suez tu. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah marzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'alna fila wala ma'ana wala mataba'una syaqiyyan wala matura wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.